Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Topik ini akan membincangkan berkaitan dengan pengenalan kepada usahawan. Seterusnya adalah kandungan topik. Terdapat 5 topik yang akan dibincangkan. Yang pertama adalah definisi keusahawanan, usahawan dan perusahaan. Yang kedua, definisi sektor pembuatan, perkhidmatan dan sektor lain. Yang ketiga adalah jenis-jenis perniagaan. Yang keempat, berkaitan dengan maklumat perniagaan. Dan yang terakhir adalah panduan dalam merancang perniagaan. Terdapat 3 definisi yang akan dibincangkan di dalam slide ini. Berdasarkan sumber dari Jabatan Perniagaan Malaysia telah memberikan definisi keusahawanan iaitu proses yang dinamik dalam mengenal pasti, mencipta, menilai atau mengeksploitasi peluang perniagaan. Manakala bagi usahawan pula, individu yang mengambil tanggungjawab dan risiko memulakan, membangunkan dan mengembangkan sesebuah perusahaan dengan mengembeleng sumber-sumber menjadi sesuatu yang mendatangkan hasil kekayaan dan kesejahteraan sejagat. Dan seterusnya adalah perusahaan yang bermaksud entiti yang diwujudkan untuk menjalankan aktiviti perniagaan sama ada berorientasikan keuntungan ataupun bukan keuntungan secara individu dan berkumpulan. Rajah ini menunjukkan 3 kategori di bawah sektor pembuatan, perkhidmatan dan sektor lain iaitu kategori sederhana, kecil dan mikro. Di samping itu terdapat 2 definisi iaitu sektor pembuatan PKS atau perusahaan kecil dan sederhana ditarifkan sebagai firma yang mempunyai jualan tahunan tidak melebihi RM50 juta atau bilangan kerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang. Manakala bagi sektor perkhidmatan dan sektor lain, PKS ditarifkan sebagai firma yang mempunyai jualan tahunan tidak melebihi RM20 juta atau bilangan kerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang. Berdasarkan sumber daripada SME menunjukkan terdapat 4 jenis perniagaan iaitu pemilikan tunggal, syarikat sediaan berhad, rakan kongsi dan perkongsian liability terhad. Di samping itu, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ialah badan yang mengawal selia perniagaan di Semenanjung Malaysia supaya pengikut perundangan melalui aktiviti penguasaan dan pemantauan yang komprehensif. SNM juga membantu untuk menyalurkan maklumat syarikat kepada masyarakat awam. Pendaftaran perniagaan sama ada pemilikan tunggal dan rakan kongsi di Sabah dan Sarawak juga dikawal selia oleh pihak kuasa tempatan yang berkaitan. Disertakan beberapa maklumat perniagaan. Yang pertama adalah pemilikan tunggal. Perniagaan yang dimiliki sepenuhnya oleh seorang pemilik menggunakan nama peribadi atau nama perdagangan. Pemilikan tunggal sesuai untuk perniagaan mikro dan kecil. Paling sesuai adalah pelaburan seorang individu tanpa melibatkan pekerja. Di antara contohnya adalah kedai runcit, salon rambut, tukang paip, kedai kraft dan sebagainya. Liability tidak terhad dan sekiranya anda tidak mampu untuk bayar hutang, penghutang boleh menuntut melalui aset pribadi. Yang kedua adalah rakan kongsi. Sama seperti pemilikan tunggal, kecuali ia mempunyai lebih daripada seorang pemilik. Paling sesuai adalah firma profesional yang tidak memerlukan dana yang besar. Contohnya adalah firma perakaunan, firma guaman dan sebagainya. Liability pula adalah tidak terhad. Semua rakan kongsi adalah bertanggungjawab ke atas kerugian dan kegagalan perniagaan. Yang ketiga adalah syarikat sendirian berhad. Entiti ditubuhkan oleh beberapa individu yang boleh memiliki hak tanah, membuat perjanjian serta menggajikan pekerja. Tidak boleh menjual saham kepada umum. Sesuai untuk entiti perniagaan yang paling banyak ditubuhkan di Malaysia dan sesuai untuk perusahaan kecil dan sederhana. Contohnya adalah perniagaan milik keluarga, syarikat kejuruteraan dan penghilangan kecil dan sebagainya. Manakala liability terhad. Sekiranya syarikat gagal untuk memenuhi liability-nya, penghutang tidak boleh menuntut melalui aset peribadi pemilik. Dan yang terakhir adalah perkongsian liability terhad. Gabungan antara syarikat sendirian berhad dan rakan kongsi. Perkongsian liability terhad sesuai untuk perniagaan permulaan yang kecil. Contohnya adalah perniagaan perkhidmatan profesional. Manakala liability, perlindungan liability terhad kepada rakan kongsinya dengan peraturan dalaman syarikat yang lebih fleksibel seperti perniagaan rakan kongsi. Terdapat beberapa panduan dalam merancang perniagaan. Yang pertama adalah visi anda. Bagaimana masa depan syarikat anda?
Yang kedua adalah misi dan tujuan. Bagaimana perniagaan anda melayani pelanggan dan kenapa perniagaan anda wujud. Yang ketiga, profil pelanggan. Siapa sebenarnya pelanggan anda dan apa yang mereka perlukan. Yang keempat, laluan ke arah keuntungan. Usahawan hendaklah sentiasa kreatif, maju ke hadapan dan beradaptasi mengikut keadaan. Dan yang terakhir adalah tarikan dan jualan. Bagaimana anda menarik pelanggan terbaik anda dan membuat jualan. Seterusnya, topik kedua adalah berkaitan dengan panduan pendaftaran perniagaan. Mari kita lihat bagaimana untuk mendaftar perniagaan anda. Di sini terdapat 5 topik yang akan dibincangkan, iaitu keperluan pendaftaran perniagaan, perkhidmatan Easy Biz Online, skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP 2023, syarat permohonan SPPP dan yang terakhir adalah faedah mendaftarkan perniagaan. Untuk makluman anda semua, kerajaan telah mengadakan kempen usahawan bijak usahawan berdaftar bagi mengalakkan peniaga mendaftarkan perniagaan dengan SSM. Ini seiring dengan Akta Pendaftaran Perniagaan 1996 dan Akta Syarikat 2016 atau Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Kempen ini melibatkan aktiviti perniagaan konvensional dan aktiviti perniagaan secara dalam talian. Terdapat beberapa kelebihan mendaftar perniagaan, iaitu pengguna dapat dilindungi, mengurangkan penipuan dan meyakinkan pembeli menjalankan urus niaga. Peniaga juga berpeluang mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan. Bantuan kewangan atau latihan kemahiran juga disediakan kerajaan. Di samping itu, skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP ini melibatkan pendaftaran percuma kepada usahawan kumpulan B40 dan pelajar IPT sepenuh masa. Dijangka dimanfaatkan 180,000 usahawan dan sasaran kerajaan adalah sebanyak 30,000 pendaftaran tahun ini. Seterusnya, disertakan panduan cara-cara permohonan perniagaan baru melalui portal eBiz Online. Di sini terdapat beberapa kelebihan bagi yang memilih eBiz Online, iaitu bila masa di mana jua, beroperasi 4 jam setiap hari, pembayaran secara elektronik, boleh muat turun kod QR SSM secara percuma, transaksi lebih pantas, mudah dan tidak perlu beratur. Jadi anda semua boleh mengaktifkan ID eBiz Online berdasarkan panduan telah diberikan. Melalui skim ini, kerajaan dapat membantu pelajar bagi menjana pendapatan berdasarkan maklumat nyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, mengatakan pelajar masih menuntut aktiviti boleh turut serta dalam skim ini kerana kita mahu mereka menyertai bidang perniagaan yang berpotensi besar. Walaupun jumlah sasaran 20,000 itu akan mencukupi nanti, jangan bimbang kerana mereka masih layak untuk didaftarkan. Oleh demikian, pelajar yang berminat bolehlah menghubungi SSM untuk maklumat lanjut seperti tertera di poster ini. Seterusnya, disertakan syarat permohonan SPPP bagi kategori B40 dan pelajar. Di antara syarat permohonan kategori usahawan kumpulan B40 adalah pemegang MyCard, warga negara atau penduduk tetap berumur 18 tahun dan ke atas, penerima bantuan prihatin nasional bagi golongan B40 atau bantuan prihatin rakyat, dan tiada rekod entiti perniagaan yang masih aktif di SSM. Manakala syarat permohonan kategori pelajar IPT sepenuh masa adalah pemegang MyCard, warga negara atau penduduk tetap berumur 18 tahun dan ke atas, pengajian belajar atau kursus secara sepenuh masa di mana-mana IPTA, IPTS, politeknik, kolej, institut kemahiran, pusat kemahiran di dalam negara dan tiada rekod entiti perniagaan yang masih aktif di SSM. Pada usahawan kumpulan B40 dan pelajar yang berminat bolehlah mengumpulkan permohonan secara atas talian di ebiz.ssm.com.my. Slide seterusnya menerangkan faedah mendaftarkan perniagaan. Terdapat 6 faedah di sini. Yang pertama, perniagaan diakui sah di sisi undang-undang. Yang kedua, membolehkan akaun semasa perniagaan didaftarkan. Yang ketiga, boleh mengadakan kontrak atau perjanjian perniagaan. Yang keempat,
meningkatkan kepercayaan pembeli untuk berurusan dengan peniaga yang sah. Yang kelima, berpeluang menyertai latihan keusahawanan yang disediakan kerajaan atau agensi berkaitan. Dan yang keenam adalah berpeluang mendapat bantuan atau pinjaman kewangan keusahawanan dari kerajaan atau agensi berkaitan. Topik yang terakhir adalah panduan usahawan yang berjaya. Terdapat 5 kandungan dalam topik ini, iaitu ciri-ciri usahawan yang berjaya, contoh usahawan yang berjaya, kesan kegagalan dalam perniagaan, langkah penyelesaian dan seterusnya adalah tips dalam mengukuhkan perniagaan. Seterusnya adalah ciri-ciri usahawan yang berjaya. Yang pertama adalah tidak mudah putus asa. Usahawan adalah menilai persaingan dan memasarkan produk inovatif melalui media digital. Yang kedua adalah proaktif. Usahawan adalah menjadi pemimpin dalam pasaran dan pengaruhi kaedah bersaing dengan membina permintaan baru. Yang ketiga adalah kecekapan masa. Usahawan adalah melaksanakan perniagaan secara efektif dan efisien. Yang keempat, bijak menyelesaikan masalah. Usahawan hendaklah menggunakan perkhidmatan atas talian untuk mencari pembekal dan menguruskan logistik. Yang terakhir adalah pemandangan jauh. Usahawan haruslah bijak merebut peluang baru yang timbul, terutamanya dalam ekonomi digital. Di sini saya akan kongsikan beberapa contoh usahawan yang berjaya bagi sektor kecantikan, peruncitan, makanan, pakaian, penerbangan dan juga syarikat sekuriti. Oleh demikian, saya berharap anda semua dapat mengikut jejak langkah mereka untuk menjadi usahawan yang berjaya. Terdapat beberapa kesan kegagalan dalam perniagaan. Yang pertama adalah jualan merosot. Yang kedua, tidak mampu membayar kos perniagaan. Yang ketiga, gagal dalam persaingan. Yang keempat adalah imej perniagaan akan terjejas. Yang kelima adalah tidak mampu mengembangkan perniagaan. Oleh demikian, apakah langkah penyelesaian ini? Di antara langkah penyelesaian yang boleh gunakan apabila gagal mencapai matlamat dan objektif perniagaan, di antaranya adalah mengurangkan kos. Yang kedua, menurunkan harga produk. Yang ketiga, mempelbagaikan barang dan perkhidmatan. Yang keempat, mengurangkan jumlah atau kadar pembayaran dividen kepada penguasa saham. Yang kelima adalah menggunakan kaedah atau teknologi baru dalam pengeluaran. Dan yang terakhir adalah menyemak semula matlamat perniagaan. Topik ini juga berkongsi berkaitan dengan tips dalam mengukuhkan perniagaan. Yang pertama adalah mengkaji tentang suasana dan kedudukan. Usahawan adalah mengkaji kesesuaian kawasan perniagaan yang ingin dibuka. Yang kedua adalah mencari rakan kongsi yang boleh dipercayai. Selidik dahulu rakan kongsi anda agar tidak tipu. Yang ketiga, bermula secara kekecilan. Usahawan hendaklah belajar selok-belok berniaga untuk menjadi lebih besar. Yang keempat, mengupah pekerja yang boleh dipercayai. Berhati-hati dalam mengambil pekerja untuk kelangsungan perniagaan. Yang kelima adalah mempunyai strategi yang berkesan, di mana usahawan haruslah merancang strategi berkesan, di mana ia penting dapat mencapai matlamat perniagaan. Yang keenam adalah mendengar dan mengikuti kehendak pelanggan. Ambil kira komen pelanggan untuk menambah baik perniagaan. Dan yang terakhir adalah bersedia memulakan perniagaan yang besar. Usahawan hendaklah manfaatkan ilmu berniaga untuk mengembangkan perniagaan anda. Di akhir topik ini, saya ingin berkongsi kata-kata hikmat daripada Tan Sri Syed Mokhtar. Kalau kita melalui jalan yang susah, barulah kita akan menghargai dan menemui jalan senang. Oleh demikian, saya berharap dengan perkongsian daripada topik ini dapat membantu para usahawan untuk merancang lebih baik dalam menjadi usahawan yang berjaya.